Secara umum, bid'ah mengikut ulama-ulama fuqaha dan ulama usul fiqh mengatakan sesuatu terlampau umum yang tidak ada ketentuan dalam Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ijma' dan qiyas, di samping ianya pertentangan dengan prinsip-prinsip am dalam Islam, kaedah-kaedah kuliah dalam Islam, dan sekurang-kurangnya sesuatu yang bersanggah dengan semangat perundingan Islam. Bid'ah. Jadi kalau itu ta'rif secara umum, bid'ah ni dia bukan tekan ibadat, meliputi akidah, akhlak, ibadat, muamalat lebih umum sampai masuk sistem-sistem ekonomi, politik, pendidikan, kenegaraan, semua masuk. Jadi maknanya jangan kita batalkan pada ibadat saja. Semua. Sebab itu kita dasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang sengaja mengada-adakan dalam urusan kami, amrina tu dinina, agama umum, yang sesuatu yang tidak ada mengenal agama, itu mesti ditolak. Jadi nampaknya saya lebih melihat bid'ah itu sesuatu yang bertentangan, bukan sekadar ibadat, habis semua. Berlaku bid'ah dalam akidah, berlaku bid'ah dalam akhlak, ibadat, muamalat, semua, ekonomi, politik, semua bid'ah yang bersanggah dengan nas-nas Quran, sunnah baginda, ijma' qiyas, dan bersanggah dengan semangat perundingan Islam kurang-kurangnya, ataupun bersanggah dengan prinsip-prinsip am Islam, kaedah-kaedah kuliah. Jadi kita ada mereka-mereka yang cuba untuk melihat, membatalkan bid'ah itu ibadat saja. Tak, dia umum. Sebab itu kita nak lihat ni bahawa berlaku politik yang bid'ah, yang tak Islam. Maknanya bila terlihat bahawa zaman Nabi, mungkin zaman 23 tahun tu Nabi memerintah 10 tahun di Madinah, suasana keadaan berlain sikit. Lain sama umat. Sayyidina Umar nampak luas. Jadi kelainan yang berlaku zaman Sayyidina Umar tu artinya bukan bid'ah. Itu tuntutan keadaan yang macam tu. Sampai Sayyidina Umar mengadakan disiplin tentera, memilih orang tertentu di tentera, mengenai sistem polis ada, bantuan takaf boleh buat, hospital boleh buat. Jadi kerana itu kita dapati, kalau itu dia kata bid'ah, rosak habis. Bukan. Yang bersanggah. Sedangkan itu bukan bid'ah. Sesuatu yang memenuhi tuntutan Islam, itu bukan bid'ah. Dan untuk mudah kita faham bahawa bid'ah ini semua kita sepakat, ulama semua sepakat bahawa sekiranya berhubung dengan benda-benda yang wajib, al-wajibat, dan benda-benda yang muharramat, itu tak sentuh. Melanggar wajib memang tak boleh. Melanggar haram tak boleh. Ada pun yang kita bicara buat sekarang ni ialah perkara mubah, benda-benda harus, benda-benda yang kita mubah, atau benda-benda mandub, benda-benda sunat. Jadi hari ini berlaku pun benda-benda sunat, benda harus. Takkan itu dalam kategori dia kata bid'ah. Sebab itu sampai peringkat kita kata, umpamanya buat contoh yang paling dekat, bahawa kita baca tasbih, bilang tasbih. Memang cakap buat tasbih tidak ada, tak boleh, tak ada adat. Tapi bila guna untuk membilang subhanallah berapa kali, Allah Akbar berapa kali itu, jadi ibadat. Jadi kita nampak bahawa kita nak kena buat pembahagian dan pengamatan dalam setiap hukum yang kita nak buat tu. Bukan semua ibadat. Jadi kerana itu, sampai ulama mengatakan, memang zaman Nabi tidak ada pengajian nahu, tidak ada pakaian peka, pakaian syair, tak ada. Yang ada Quran sunnah. Kemunculan ilmu-ilmu baru, ulum Quran dan hadis ini kebelakangan untuk mengukuhkan ilmu tentang Quran hadis. Jadi ilmu itu kata ilmu wajib. Hatta aruf, hatta ilmu sunnah, ilmu mutalah hadis, ulum Quran, itu wajib untuk memperkukuhkan ilmu tentang Quran.
Jadi kerana tu jadi, kalau nak hukum bid'ah, banyak. Kita ambil contoh lagi mudah lagi. Nabi mengajar kita talbiyah haji, umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Umar dengar. Dia tambah labbaik Allah wa sa'daik. Nabi tak marah. Malah yang terkini, kalau kita buka TV di Madinah Munawwarah dan Makkahul Mukarramah, imam-imam Masjid Madinah dan Makkah membaca doa khatam Quran dan sembahyang. Jadi mana sebab berpegang pada hadis Nabi, sekiranya kamu khatam Quran secara umum, maka hendaklah tutup dengan doa khatam Quran. Nabi sebut secara umum, tanpa disebutkan dalam sembahyang kah adalah sembahyang. Jadi imam-imam Saudi yang mazhab Hanbali, selama mana khatam Quran sembahyang, dia baca doa khatam Quran dan sembahyang. Sedangkan tak berlaku zaman Nabi. Kenapa tak kata bid'ah? Itu jadi kita tengok satu bahawa ulama-ulama usul bukan secara keumuman arahan. Sekiranya kamu khatam Quran, selesai baca Quran, disunatkan untuk baca doa khatam Quran umum. Jadi boleh difahamkan sama ada khatam berlaku dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Maka bila mana orang imam-imam di Mekah, Madinah, mereka baca-baca khatam dalam sembahyang, dibaca doa khatam dalam sembahyang, orang tak kata bid'ah pun. Ya, sebab itu yang dikata bid'ah itu macam Nabi kata, yang Quran kata, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul suruh buat. Yang larang jangan buat. Itu benda yang wajib kena buat, jangan lawan. Yang haram jangan buat. Ada pun perkara yang harus mubah, benda mandub tak termasuk. Itu dikatakan bahawa kalau yang Nabi diam, tak kata apa-apa, tak apa. Nabi diam. Bila Nabi diam tak kata itu satu pengharusan. Contoh lagi. Kita buat contoh umpama bertahlil. Kita bertahlil, buat doa arwah, bertahlil. Termasuk dalam, kalau kita buka dalam Sahih Muslim, ambil bab yang ujung tentang hadis-hadis qudsi. Bab itu fadlu majalis zikr. Fadlu majalis zikr, iaitu fadilat, iaitu majlis zikir. Tuan-tuan perempuan, majlis zikir tu bukan mesti Allah. Hatta selawat Nabi zikir. Istighfar zikir. Baca Quran zikir. Jadi kerana tu umum. Ulama anahu di Arab. Majalis tu jama'. Mudaf. Diidafah kepada al-zikr, iaitu al-ma'rifah yang dengan alif wal lam. Udhif al-jam' ila al-mu'arif bil alif wal lam yufid al-umum. Umum tak kira menjadi zikir apa. Jika kita buat tahlil itu masuk menjadi zikir. Di mana kita bid'ah? Malah hadis qudsi mengatakan Allah memerintahkan malaikat yang turun pergi berhimpun di mana-mana ada orang berhimpun, dia pergi. Dia panggil malaikat as-sayyarah. Bukan malaikat kereta. Dia rajin turun pergi untuk menghadiri malam majlis Nabi. Kamu turunlah untuk pergi tengok hamba aku buat apa. Apakah mereka tu memuji-muji aku, menyuci-nyucikan aku, memuji aku segala-gala? Maka tengok apa dia minta. Berani aku akan perkenalkan. Malah orang nak pergi buat kerja ni singgah pun dapat pahala. Jadi yang kita baca tahlil, baca yasin tu zikir. Kita mulakan dengan, kita kata khalifah yang mengapa itu kata, tuan-tuan hadirin sekalian, malam ni saya diamanahkan untuk membaca tahlil, yasin tahlil, doa arwah untuk pulang-pulang keluarganya. Maka eloklah kita niat bila awal, setiap huruf kita baca tu mula-mula sampai hujung, semua tu kita hadiah harus mati. Kemudian kita kata astaghfirullahalazim 3 kali. Kita mulakan ila hadrin Nabi Mustafa. Itu tawassul.
tawasul amal saleh. Wujud Al-Fatihah tu tawasul amal saleh. Jadi dalam kitab-kitab ulama besar ditulis at-tawassul bi amal salihat jaizun bil ittifaq. Tawassul dengan amal saleh ni harus semua sepakat, tak ada bantah. Maknanya baca Quran tu satu amal saleh, tak kata amal tak saleh. Selawat atas Nabi, sebut Allah Allah Allah, sebut tahlil, doa, tak mana kita bid'ah. Kita nampak daripada mula daripada alif sampai ya kita nawai tu nak hadiah ke mati yang keluarga ada. Syarat kena niat. Kata Imam Syafi'i, kalau tak niat maka pahala tu kepada orang baca nanti boleh. Jadi kita hendaklah niat. Jadi daripada mula kita tu sampai ujung bertawasul amal soleh. Di mana salah? Itu saya kata, jadi jangan tanpa mudah. Malah saya melihat bahawa bid'ah tu dalam bentuk umum, meliputi akidah kita, akidah bid'ah yang sonsang, yang kufur, tak betul, akhlak kita, tasawuf, ibadat kita, muamalat, luas, semua masuk. Jadi kerana tu jangan batalkan ibadat aja. Malah kita nak cakap bahawa dari segi ada orang komplain talqin, Imam Nawawi ni seorang ulama terkenal mazhab Syafi'i. Kita hafal dia punya nas. Kata Imam Nawawi, wa yusannu talqinul mayyitil mukallafi. Apa habis? Dan disunatkan untuk ditalqin kepada mayat, orang mayat yang mukallaf, lelaki ke perempuan. Imam Nawawi kata yusannu bukan senang. Dia belajar usul. Dia tahu kaedah-kaedah. Kalau kita benar haram, kita susah, masuk neraka dia. Tentu ada sukatannya. Umpama lagi, Imam Nawawi kata, wa yusannu talaffudhu bin niyati, dalam kitab Adhkar. Dan disunatkan berlafaz niat. Bagi mereka-mereka yang baru belajar, mayang, dia kena lafaz. Sebab kalau dia latih dia, tak mampu. Baik. Kata Imam Nawawi, disunatkan berlafaz niat. Tapi syarat, lafaz niat dengan mulut, tapi kena ada dengan hati. Kalau hati tak ada, tak usah sembahyang. Dia kata, saya lafaz, hati tak ada, tak usah sembahyang. Maknanya yang dipikirkan adalah dalam hati. Tapi kita bantu dengan lafaz tu, tidak salah. Jadi mana? Jadi benda tu furuk. Kenapa ada kacau, kenapa ada bangkit-bangkit? Sebab tu kita kata, dalam sebuah hadis, ikhtilaful a'immati rahmatul lil ummah. Khilaf imam-imam sahabat tu rahmat kepada umat dalam kes-kes furuk. Tapi khilaf di usul itu bala. Di ulama-ulama fiqh kita bercakap sini furuk, tak lebih daripada tu. Umpama contoh lagi, buat contoh. Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, haram berkahwin dengan anak zina, anak perempuan zina. Dia ada perempuan, dia dapat hasil daripada tak menikah tu. Budak dia besar, dia menikah dengan tu. Imam Malik kata haram. Imam Syafi'i kata, aku tak kata haram, aku kata makruh. Makruh seorang lelaki yang pezina tu berkahwin dengan anak zina dia. Jadi nampak makruh dengan haram tak jauh dah. Fi tariq ila haram. Menghormati akan gurunya. Itu sama-sama tu. Sebab tu saya kata benda-benda yang macam ni, kita belajar betul-betul, kita dapati tidak ada. Jadi yang berlaku khilaf tu furuk. Furuk jangan kata bid'ah. Macam kita ambil talqin tu. Imam Nawawi dalam kitab, ambil contoh kitab apa nama, Minhajul Abid, Minhajul Talibin. Dia kata talqin mayat ini berlaku ke atas sahabat Nabi yang paling akhir wafat di Syam. Namanya ialah Abu Umamah Al-Bahili. Orang Syam bertalqin ke atas mayat dia. Dan berlaku ni kata Imam Nawawi dalam Quran pertama yang Nabi Antirah sebagai Quran. Tiba-tiba kita kata bid'ah, tolak, haram, masuk neraka. Nanti dulu. Jadi zaman yang Nabi Antirah, zaman Quran tu Quran yang diantirah, yang terbaik Quran. Sebagai Quran aku. Lepas tu Quran, sampai tahun 300. Yang berlaku talqin mayat ni
Kata sahabat Nabi yang wafat di Syam. Dia yang paling akhir. Taizat tahun 90 Hijrah. Orang Syam bertalqin. Mai kita bid'ah. Bukan senang. Tu saya kata, kita mau buat sudah. Benar-benar sunat. Jadi ulama basuh bercakap ni, saya sekiranya ni ialah sunat dan benar harus. Dia tak sentuh tu wajib. Haram. Dan tu semua-semua kita kata haram. Haram. Wajib. Tak wani pindah kata tak wajib. Benar tunat ya. Tu tak boleh. Yang ulama duduk masuk campur-campur ni, yang perkara-perkara yang berhubung dengan mubahat dan mandubat. Benar-benar yang sunat dan benar harus. Jadi nampaknya saya kesimpulan bahawa bid'ah tu sesuatu yang sangat tu meliputi semua urusan manusia. Akidah manusia. Akhlak manusia. Ibadat manusia. Muamalat manusia semua. Yang bersanggah dengan Quran, hadis Nabi, ijma' qiyas, bersanggah dengan semangat perundingan Islam, bersanggah dengan prinsip-prinsip am, kaedah kuliah. Jadi semua tu. Kalau bersanggah, tak bersanggah bukan bid'ah. Kiranya kalau macam tu berlaku tuan-tuan puan, Umar tu orang yang paling benci bid'ah. Tapi bila ada talbiyah, labbaik Allahumma wa sa'daik. Kita kata labbaik Allahumma labbaik. Dia kata labbaik Allahumma wa sa'daik. Jadi kata tu tak bid'ah. Jadi kerana tu benar-benar banyak. Sebab tu dia kata, ulama kata, yang Nabi kata, yang Quran kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, yang Allah suruh buat, ikut. Yang Nabi suruh buat. Yang dilarang, tinggal. Tapi yang Nabi setia, tak kata apa. Itu benar harus. Benar sunat. Banyak kena bercakap orang baca dalam masjid, baca kuat dalam masjid. Tunggu dulu. Kalau orang tak ada, tak apa. Kalau orang ada semayang, haram. Kita pun kata haram. Mengganggu orang semayang. Sebab itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Sayyidina Umar baca Quran masjid, pelan. Meraih orang. Mai Umar kuat. Jadi, semasa Sayyidina Bakar baca, orang ada. Dia baca pelan. Meraih akan orang semayang. Umar betul baca kuat, betul orang tak ada. Kata Imam Ghazali kesimpulan bahawa membaca Quran masjid tu tengok keadaan. Kalau orang tu semayang, haram baca Quran. Jaga. Sebab tu kita, bila orang semayang belakang semayang, dia pamai ke belakang, lepas semayang. Ya kita, la ilaha illallah, jangan haram. Walaupun sebutan tu elok. Tapi perbuatan menyaringkan suara tengah orang semayang tu, haram hukumnya. Jadi kita ada sukatan-sukatan dia. Jadi makna saya rasa tak semudah kita nak kata semua bid'ah. Tapi kalau kita bid'ah, meliputi semua. Bukan ibadat saja. Sebab tu kesimpulannya bahawa bid'ah boleh berlaku dalam akidah, boleh berlaku dalam akhlak, tasawuf, boleh berlaku dalam ibadat, boleh berlaku dalam muamalat semua. Saya kata sampai ekonomi, politik, budaya, pendidikan pun berlaku bid'ah bila tak ikut jalan Islam. Wallahu a'lam.